tadi kita buka puasa di Bentong dalam program Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, program apa nama dia panggil? Santunan Ramadan. Betul ke tulisan? Program Majlis Berbuka Puasa Anjuran Kemas di Felda yang pertama di Malaysia, iaitu di Lurah Bilut, tuan-tuan. Dan ketika berada di Lurah Bilut tadi, di Felda Lurah Bilut, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah mengesahkan bahawa beliau telah pun menerima surat perletakan jawatan Datuk Seri Sulaiman selaku Ketua Menteri Melaka yang lama. Jadi dalam erti kata lain, kalau sebelum ni tuan-tuan banyak dengar spekulasi. Kadang-kadang ni saudara saya malah nak ulas sebab apa? Spekulasi itu keluar lebih awal daripada cerita benar. Contohnya macam di Tangga Batu kita difahamkan ada pemilihan semula, tetapi didapati bahawa perkara yang beredar itu tidak benar, dan ianya disahkan oleh Datuk Seri Zahid bahawa Yang Berhormat Datuk Rais kekal sebagai Ketua UMNO bahagian Tangga Batu. Maknanya tidak ada pemilihan seperti mana yang keluar di berita harian keluar di mana lagi? Banyak portal keluar mengatakan ada pemilihan semula. Jadi hari ini bila Datuk Zahid sendiri mengesahkan bahawa memang sah beliau telah menerima surat peletakan jawatan daripada Datuk Seri Sulaiman, maka bolehlah kita mengulas perkara ni secara live, Banyak orang bertanya, tuan-tuan, siapakah calon Ketua Menteri Melaka yang baru? Kalau ikut keterangan ataupun kenyataan yang diberikan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid tadi, beliau akan menghadap Tuan Yang Terutama Governor Melaka ataupun TYT Melaka dan akan membincangkan tentang calon Ketua Menteri Melaka yang baru. Tapi kalau tanya saya secara peribadi, berdasarkan pengamatan saya, Datuk Seri Ahmad Zahid ni sangat-sangat mementingkan soal stability ataupun kestabilan. Sama ada kestabilan kerajaan negeri, begitu juga dengan kestabilan perhubungan UMNO negeri. Benda ni sangat penting, tuan-tuan. Kita pernah lihat apa yang berlaku di Perlis, bila mana Syahidan Kasim menjadi pengurusi perhubungan negeri, kemudian Datuk Seri Azlan Man menjadi Menteri Besar. Bukan orang yang sama, bermasalah, tuan-tuan. Bermasalah. Jadi hari ini kalau ditanya dengan saya secara peribadi, siapakah calon yang mungkin akan diketengahkan, saya bukan nak mendahului. Kalau diambil semangat stability ni untuk apa yang dipanggil sebagai kestabilan negeri Melaka, saya yakin bahawa Datuk Seri Rauf Yusof adalah merupakan calon yang terbaik untuk menggantikan Datuk Seri Sulaiman, kerana beliau merupakan Ketua Perhubungan UMNO Negeri Melaka. Jadi bila Ketua Perhubungan UMNO Negeri Melaka, dia juga merupakan Ketua Menteri Melaka. Selesailah, tidak ada lagi cerita-cerita pertembungan dua kuasa, satu kapal dua nahoda. Saya rasa kalau kita ambil semangat stability ataupun kestabilan yang ditunjukkan oleh Datuk Seri Zahid dalam banyak banyak keadaan, saya yakin
mungkin Datuk Seri Zahid akan memilih untuk mencalonkan nama Datuk Seri Rauf sebagai calon Ketua Menteri Melaka yang baru. Tapi apa pun, kita serahkan kepada Yang Amat Berhormat Presiden UMNO. Bila beliau sudah menghadap, sudah dapat restu dan perkenan daripada DYT Melaka, saya yakin beliau juga akan mengumumkan kepada umum siapa yang dipilih oleh DYT, kerana last sekalipun kena mendapat persetujuan daripada DYT untuk barang Majlis Angkat Sumpah berlangsung. Okey, jadi itu mukadimah saya pada malam ni. Saya harap tak ada lagi orang duk bertanya bertalu-talu, tuan-tuan. Dia bertanya bertalu-talu soalan yang sama ni. Ini saya percaya ni, saya percaya. Lepas ni mesti ada orang tanya saya, walaupun kita dah buat live, kita dah explain tentang benda ni, tetapi pasti akan ada orang yang bertanya lagi, sebab dia orang memang suka bertanya tapi dia tak tengok live tu. Kebanyakan daripada benda-benda yang mereka tanya, kebanyakannya kita dah jawab pun. Cuma kalau tak mengikuti live ni kan, memang akan macam dia akan blur sikit lah. Okey, silakan untuk sebarang soalan, tuan-tuan boleh ajukan soalan di talian 0113595404, 0113595404. Silakan. Begitu. Ya. Kita sentuh balik pada topik utama yang Datuk bincangkan hari ini berkenaan Ya. dengan letakkan jawatan Ketua Menteri Melaka. Ia rentetan daripada kuasa yang lepas, TPM mengumumkan keadaan pemaduan yang dilakukan dan Ketua Menteri Melaka meletakkan jawatan. Adakah ini adalah satu strategi yang dilakukan untuk memastikan Melaka ini ini adakah perbincangan yang dibuatlah lepas pengumuman dari pemaduan dan Ketua Menteri itu letak jawatan. Tahu lebih sikit. Selepas pengumuman apa? Kerajaan pemaduan akan ditubuhkan di Melaka. Okey. Baru ini di Majlis Kuasa. Okey. Dan pengumuman kerajaan semalam. So dia ada macam kronologi ini yang saya benda ni ada. Sebenarnya pengumuman, saya rasa surat peletakan jawatan ni dah lama lah, kan? Cuma sudah pastilah Presiden dia ada kira-kira dia masa yang sesuai dan sebagainya, kan? Sebelum dia membuat pengesahan peletakan jawatan tu, dan sebelum dia mengambil keputusan untuk mengubah kepimpinan negeri, kita kena pastikan bahawa keadaan kena stabil, dan masa yang paling terbaik untuk melakukan sesuatu perubahan yang besar supaya tidak ada impak pada ekonomi negeri Melaka dan sebagainya. Selepas pemilihan adalah merupakan masa yang terbaik, di mana kita lihat negeri Melaka sudah ada kepimpinan yang baru di setiap bahagian, dan Datuk Rauf adalah merupakan Ketua Perhubungan yang baru dilantik, dikekalkan, dan saya rasa kekuatan beliau cukup kuat dalam keadaan sekarang. Dan kita lihat dari segi penguasaan bahagian-bahagian juga, kan? Rata-rata orang yang memenangi pemilihan bahagian ni adalah orang di bawah kepimpinan Datuk Rauf, kan? Jadi bagi saya, seperti mana yang saya ungkap tadi, kestabilan negeri Melaka itu sangat penting, kan? Jadi ada kemungkinan besar, saya yakin bahawa Presiden mungkin akan mencadangkan nama Datuk Rauf, tapi kita tak boleh mendahului Presiden. Kita tunggulah, tapi banyak orang bertanya ni, saya bagi gambaran. Biasanya Presiden akan mengutamakan kestabilan, kan? Cuma dia juga menggunakan konsep yang menang tak menang semua, yang kalah tak kalah semua. Jadi akhirnya nanti sudah pasti akan ada formula penyatuan, kan? Macam mana dia nak buat di Melaka ni masih lagi menjadi teka-teki, belum lagi kita boleh gambarkan.
Tetapi kalau kita lihat dalam pemilihan yang lepas, mereka yang kalah dilantik untuk duduk dalam jawatan kuasa Majlis Kerja Tertinggi UMNO, baik di peringkat MKT lantikan, ada di peringkat kursi majlis, ada yang di peringkat jawatan kuasa khas. Sabah pun sampai 8 orang berada dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO sekarang. 8 orang, paling ramai dalam sejarah. So InsyaAllah lah kita doakan yang terbaik untuk negeri Melaka. Okey?